Dan menjaga amanah ini dan menunaikan janji adalah ciri orang beriman yang berjaya. Sama-sama kita menjaga amanah dengan menunaikan janji, sama-sama untuk kita mendapat rahmat Allah dan juga mendapat iman yang sempurna, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami Banialah Kongsi, insya-Allah. Selepas ini jangan lupa kita akan bersama jam 5 petang bersama rancangan Fas'aluna Tanialah Kami. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang yang memohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Euforia Islamiah di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk waktu ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah untuk jam kedua untuk petang ini masih lagi ada perkongsian khas untuk hari Rabu insya-Allah. Bersama anda kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media rancangan Fas'aluna
Tanyalah Kami. InsyaAllah pada petang ini kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Syara, dan Dr. Farid akan membincangkan tentang bahagian ketiga untuk tajuk pendidikan bermatlamatkan akhlak. Dan untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda juga ada email untuk rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami menantikan rancangan Fasaluna Tanyalah Kami sebentar sahaja lagi. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 019-999-6686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Kunjungi CBP di seluruh negara hari ini dan dapatkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan patuh syariah. Layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300-887650 untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk dan perkhidmatan perbankan untuk anda? CBP kan ada. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Apakah yang anda akan lakukan sekiranya surau berdekatan kejiranan anda sudah tidak mampu menampung bilangan jemaah yang semakin ramai? Dalam surah Al-Saf ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Membina sebuah surau atau masjid bukan sahaja bermakna kita menyediakan tempat untuk ribuan umat Islam menunaikan solat berjemaah, tetapi juga sebagai rumah Allah. Ia sekaligus menjadi pusat aktiviti-aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan bagi kaum muslimin dan muslimat seperti kelas-kelas pengajian, bantuan kepada yang memerlukan dan lain-lain. Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks baharu Surau Al-Muhajirin, Taman Kajang Utama, Kajang Selangor. Maklumat lanjut boleh didapati di www.almuhajirinkjgutama.com. Berwakaflah untuk pembinaan rumah Allah dan hadiahkan pahalanya untuk ibu dan ayah tersayang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas, yakni rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Surau Al-Muhajirin, Taman Kajang Utama, Kajang Selangor sekarang di www.almuhajirinkjgutama.com. Saya ulangi lagi sekali, www.almuhajirinkjgutama.com. Sesungguhnya, pahala yang berterusan sedang menanti anda dan orang yang tersayang.
patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Johor Bahru 106.2. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Editorial Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami untuk petang ini, Alhamdulillah kita bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Dr. di Konti IKIM. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr? Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Walaupun sibuk macam mana pun, adalah juga ruang untuk Fas'aluna. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah beri kesihatan insya-Allah untuk dapat lagi menyebarkan ilmu insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan kita akan sambung kembali bahagian ketiga untuk pendidikan bermatlamatkan akhlak. Dan untuk waktu ini bersama mukadimah bersama Doktor. Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemberian yang begitu banyak oleh Allah Taala kepada kita, khususnya nikmat kita masih dapat tunduk dan patuh sebagai seorang muslim dan juga beriman dengan kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita yang harus kita syukuri. Dan juga nikmat kita berbicara, berbahas tentang hal-hal keilmuan, termasuklah dalam rancangan Fas'aluna kita ini. Dan seperti mana yang Mona sebut tadi, kita nak menyambung sedikit lagi perbahasan kita berkaitan dengan pendidikan yang bermatlamatkan akhlak ini, kerana kita merasakan penting untuk kita tekankan terus menerus berkaitan dengan kepentingan pendidikan berdasarkan akhlak ini, kerana hari ini kita lihat banyak sekali pendidikan-pendidikan yang berlaku, sama ada dalam bentuk formal di sekolah, di peringkat universiti, ataupun di peringkat informal di rumah misalnya kan, pendidikan di rumah, yang kita lihat matlamatnya itu lebih kepada matlamat yang bersifat dipanggil pragmatik ataupun yang praktikal, yang dia rasa lebih cepat dia nak dapat kan. Yang paling jelas hari ini orang melalui pendidikan Mona ialah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kekayaan misalnya kan. Bila belajar maka boleh bekerja dengan baik. Kita tidak nafikan matlamat itu. Matlamat itu penting, kalau tidak nanti susah juga nak hidup kan, kalau tidak ada pekerjaan. Tetapi dalam Islam, disebabkan kedudukan ilmu itu sendiri cukup mulia,
Kedudukan ilmu itu diangkat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, diangkat oleh Nabi dalam hadis-hadis sebagai satu keutamaan, satu kemuliaan, satu fadilah dia panggil. Fadilah atau dalam bahasa Inggeris dia panggil virtue, yang mengatasi banyak perkara-perkara lain dalam kehidupan. Justru itu pendidikan yang merupakan usaha untuk kita menyemai ilmu itu dalam diri pelajar dan juga generasi yang muda kita ini juga jadi mulia disebabkan kemuliaan ilmu tersebut. Kan? Jadi tak boleh kita sekadar melihat pendidikan itu hanya untuk memenuhi keperluan dan matlamat yang pendek sahaja, matlamat duniawi sahaja. Pendidikan itu harus dilihat sebagai satu usaha murni, usaha mulia yang walaupun kita mungkin tidak dapat mencapai matlamat jangka pendek kita tu dengan mungkin baik, tetapi kita masih lagi mendapat apa yang dipanggil ilmu tersebut melalui pendidikan. Hari ini mana kadang-kadang orang kata dekat, kalau perempuan lah kan, kalau belajar tinggi-tinggi kan, dia kata buat apa belajar tinggi-tinggi, nanti duduk kat dapur je kan. Jadi seolah-olah dilihat kalau kerjanya nanti akan jadi isteri saja, jadi tak guna pergi belajar tinggi-tinggi kan. Itu sendiri menunjukkan kekeliruan kita tentang konsep ilmu dan pendidikan. Kalaulah kita merasakan ilmu itu satu fadilah, satu kemuliaan, satu kelebihan, pendidikan yang merupakan proses kita mendapatkan ilmu itu juga satu benda yang mulia disebabkan ilmu tadi mulia, maka siapa-siapa sahaja yang mendapat ilmu melalui pendidikan tu dia akan diangkat martabat dan makamnya ke tahap mulia juga. Kan? Jadi kalau dia jadi isteri duduk kat rumah memasak dan menjaga anak pun masih orang yang berilmu itu tetap ada kemuliaannya. Kan? Ada kemuliaan. Malah mungkin dia akan membuat apa-apa sahaja pekerjaannya di rumah itu dengan cara yang lebih baik atas sebab dia berilmu tersebut. Jadi sebab itulah dalam Islam selalunya ilmu ini dalam tradisi dan sejarah ulama-ulama kita dahulu, mereka tidak akan berkompromi tentang hal-hal keilmuan. Mereka akan sungguh-sungguh, mereka akan bagi all out, kan? Seperti Imam Al-Ghazali pernah sebut, berikan keseluruhan jiwa kamu kepada ilmu sebelum ilmu itu memberikan separuh dirinya kepada kamu, kan? Kan? Maknanya ilmu itu tidak akan kita boleh dapat dengan mudah, walaupun separuh, sebelum kita memberikan keseluruhan diri kita kepadanya. Jadi maknanya ilmu itu satu benda yang bukan saja mulia, tapi juga sesuatu yang berat sebenarnya. Dia berat kerana dia merupakan proses untuk kita ni memahami sesuatu. Dia bukan sekadar benda masuk, orang kata apa, dalam kepala kita, lepas tu dia terus melekat dalam akal kita. Tidak. Macam juga masuk telinga kanan, yang katakan kena masuk keluar telinga kiri saja. Tetapi ilmu itu melibatkan kefahaman, ilmu itu melibatkan keharmonian maklumat-maklumat yang kita dapat dari guru kita, dari pembacaan kita, dari sumber-sumber ilmu yang ada di luar sana, yang kita letak dengan baik dan harmoni dalam akal kita sebelum dia benar-benar menjadi makna yang betul dalam akal kita dan akhirnya menjadi ilmu. Jadi ilmu itu bukan sekadar semudah masuk dan boleh melekat dalam kita punya akal kita itu sebagai ilmu yang betul, melainkan ia harus melalui proses-proses yang susah. Sebab itu menuntut ilmu itu dia tidak mudah dan prosesnya pun panjang. Dan sejarah ulama-ulama kita dahulu, mereka memberikan seluruh jiwa, seluruh raga, seluruh umur mereka dan tenaga mereka kepada ilmu. Barulah mereka lahir sebagai ilmuwan yang hebat, kan? Dan hari ini mungkin saya nak huraikan sedikit tentang konsep pendidikan dalam Islam itu sendiri, yang kita ada satu istilah sebenarnya kita panggil adab. Al-adab. Nanti kita akan huraikan lebih lanjut konsep adab ini, dan sebenarnya itulah hakikat ataupun kunci kepada persoalan pendidikan yang selama ini menjadi masalah
kepada kita, terutama sekali dalam melahirkan generasi berakhlak melalui pendidikan kita. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, ada soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kota Kinabalu 93.9 FM. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Pemakanan tak ada, cuma kopi 3-in-1 ni kadang-kadang manis. Gula dia tu kalau ikut kajian dietitian apa semua, kadang-kadang bersudu-sudu nak bagi dia sedap. Ramai orang lah, dia benda-benda tu manis, benda-benda tu berlemak, dia punya sedap dia tu ekstra sikit. Terutama dengan kopi 3-in-1 ni. Jadi dia tak menyebabkan barah prostat, tapi kalau diminum dengan banyak boleh menyebabkan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya lah, sebab akan jadi obesiti dan sebagainya kan. Kopi ataupun apa-apa minuman berkafein seperti teh dan juga Coca-Cola kan ada kafein, itu caffeinated drink kan. Green tea ke Chinese tea ke, dia akan merangsang pundi kencing tu untuk jadi overaktif. Maknanya dia asyik nak tandas. Lepas minum kopi terus nak pergi toilet. Jadi kalau kata contohnya macam kita nak travel lah, daripada satu tempat ke satu tempat tu ambil masa 1 jam, tak ada R&R di tengah-tengah. Kalau kita duk teguk kopi dalam kereta, kau tiba-tiba nak terkencing, kadang-kadang dia tak boleh tahan. Jadi kalau kita tahu kita jenis yang sensitif kepada kopi, bukan semua orang janganlah minum. Itu je. Berpada-padalah dengan apa yang kita buat. Terbaik tu. Dah tahu perjalanan panjang, lepas tu kita jenis tak tahan, janganlah minum macam-macam. Lepas tu kadang-kadang kalau kita pergi berhenti di tepi jalan raya ni, mungkin tanah tu tak bersih. Lepas tu kalau tanah tu tak bersih, lepas tu kan nak solat dah fikir 2 kali balik, dah jadi banyak masalah, dah jadi serabut. Tapi dapat pagi ni kalau terbeli kopi tu biarlah dulu. Tak apa, minum. Dah sampai nanti kau minum lah. Kalau tidak hantar kat sini pun boleh kan? Kami tolong minumkan. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita. Yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Kuching 93.7 FM.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda tonton di situ, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini masih bersama untuk membincangkan tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah untuk petang ini. Dan doktor telah terangkan tentang akhlak bagaimana untuk dibina dalam pendidikan. Tapi walaupun bagaimanapun doktor, banyak ialah yang sekarang ni sistem maju-maju dan semua di hujung jari katanya kan. Tapi kenapa atau mengapa kita gagal untuk membina akhlak walaupun sistem pendidikan kita telah meningkat maju, doktor? Silakan. Terima kasih, Mala. Itu yang saya sebutkan tadi bahawa mungkin kerana kita ini telah memisahkan antara yang dipanggil ilmu itu dengan akhlak, ataupun yang bersifat kefahaman dan juga teori itu dengan aspek amalannya. Jadi sebab itulah mungkin tumpuan kita adalah aspek kefahaman saja. Biarlah mereka itu faham dan mereka boleh mungkin menjawab persoalan-persoalan dalam peperiksaan dan akhirnya boleh cemerlang dalam atas kertas, tapi tidak semestinya dia cemerlang dalam konteks tingkah laku akhlaknya itu. Dan mungkin kerana kita ini tidak meletakkan elemen akhlak itu sebagai keutamaan dalam sistem pendidikan. Contohnya mana elemen akhlak itu dari sudut kita punya penilaian atau assessment kita, kat mana kita letakkan. Katalah seorang pelajar itu kalau dia belajar, dia mungkin boleh skor dalam peperiksaan bertulis dia, peperiksaan inilah di dewan peperiksaan. Tapi katalah kalau akhlaknya buruk, dia mungkin suka menipu kan, dia suka mengacau orang, ataupun dia mungkin melakukan perkara-perkara yang tidak betul kan, yang dilarang oleh agama misalnya. Adakah kalaulah seorang guru tu tahu bahawa pelajar ni dia ada masalah dari sudut akhlak, tapi disebabkan dia lulus peperiksaan di dewan peperiksaan itu dengan cemerlang, adakah cara kita nak tahan dia daripada dia naik ke katakan tingkatan yang lebih atas, ataupun dia pergi masuk universiti? Tak ada kan. Maknanya as long as dia boleh jawab dengan baik dan dia punya keputusan baik, dia layak untuk masuk mana-mana pun kan. Kerana apa? Kerana kita tidak masukkan elemen akhlak itu sebagai one of the assessment. Cuba kita bandingkan dengan katakanlah tradisi pendidikan tradisional kita dahulu ni. Ini bukan, sekali lagi bukan kita nak balik ke zaman dulu lah, tetapi kadang-kadang kita boleh belajar perkara yang baik dari sistem yang ada dulu tu, di mana mungkin pelajar itu dengan guru tu cukup rapat. Malah pelajar itu berkhidmat dengan gurunya juga. Tapi sistemnya tu very close system lah. Jadi guru tu setiap hari boleh tengok anak muridnya itu, termasuklah akhlaknya itu. Dan mungkin guru itu nanti, seorang tok gurunya itu tidak akan membenarkan pelajar itu untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dulu mungkin kalau baca kitab ni, kita boleh baca kitab yang satu lagi kan. Sekarang mungkin kita satu naik tingkatan 2 lah, ataupun darjah 1 naik darjah 2. Dulu mungkin dia based on kitab, selesai satu kitab. Mungkin kalau gurunya itu melihat dia ada masalah dari sudut akhlaknya itu, dia tak boleh naik baca kitab yang lebih tinggi. Takut nanti dia mungkin pandai, dia boleh faham dan juga memorize kan, menghafal banyak perkara, tetapi disebabkan akhlaknya yang buruk itu nanti dia akan menyalahgunakan ilmu-ilmu yang telah dia faham, dia hafal dan dia dapat melalui pengajaran yang diajar oleh guru. Dan kalaulah pelajar ini dibiarkan terus-menerus naik dan dia mungkin cemerlang dalam on paper tu, dia cemerlang, bila dia pula diberi pula kerja ataupun tugas ataupun kedudukan yang tinggi dalam kerajaan ke dalam pekerjaan, kemungkinan nanti banyak
salah guna yang akan dibuat dalam konteks kuasa dan juga ni kan. Hari ni kita lihat banyak kes-kes macam tu kan. Tapi takwil kan. Yang ke mahkamah tu bukannya yang calang-calang, kadang-kadang pendidikannya tinggi. Tapi yang masalahnya ialah masalah akhlak. Jadi mungkin itu kita kena fikirkan secara serius. Termasuklah tentang policy makers kita kan yang buat polisi tentang pendidikan. Macam mana kita nak kembali masukkan elemen akhlak itu sebagai sebahagian daripada penilaian kita, assessment kita yang strict. Kan, jangan sekadar pilihan-pilihan optional saja, tetapi aspek akhlak itu harus diambil perhatian. Saya sebutkan awal tadi, Mona, ada istilah dalam tradisi Islam kita yang nama adab. Dan adab ini sebenarnya bagi saya merupakan istilah yang paling tepatlah untuk kita bercakap tentang pendidikan. Dan proses pendidikan itu tidak lain adalah proses untuk menyemai adab dalam diri pelajar kan, dan tokoh ilmuwan yang banyak menghuraikan persoalan adabnya adalah Profesor Said Naqib Al-Atas yang mengatakan bahawa istilah adab itu yang paling sesuai untuk kita tujukan kepada proses pendidikan, dan proses pendidikan itu sendiri dipanggil sebagai takdib kan. Tapi hari ini orang dah salah faham istilah adab ni, Mona. Adab ni hanya merujuk mungkin kepada kita tunduk depan mak ayah kita, ataupun kita makan dengan baik kan, ikut dia punya tata cara pemakanan. Itu dia so-called etiquette ataupun adab kan. Ataupun kalau takdib dalam bahasa Arab sekarang dia lebih kepada punishment kan, lebih pada rotan itu pun dianggap sebagai takdib. Jadi dia hilang falsafah adab yang sebenar. Sedangkan kata Prof. Al-Atas, yang dinamakan adab itu dia mesti melibatkan dua perkara. Satu, dipanggil kita punya pengenalan terhadap kedudukan sesuatu pada tempatnya yang betul. Kan? Dan yang kedua, kita punya tindakan berasaskan kita punya pengenalan tadi. Kita punya pengiktirafan, dia panggil pengenalan dan pengiktirafan terhadap kedudukan sesuatu itu dalam sistem kewujudan yang besar ni lah. Contohnya kita bercakap tentang yang paling tinggi sekali, kewujudan yang paling tinggi ialah Allah Ta'ala kan, kewujudan Tuhan. Adab merujuk kepada pertama kita kena kenal Tuhan tu, kedudukan Tuhan kan. Duduk ni bukan duduk secara fizikal, tapi Tuhan itu di mana dalam pemikiran, dalam kefahaman kita, dalam akidah kita misalnya. Itu satu. Yang kedua, lepas kita kenal Tuhan itu, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu perbuatan Allah SWT, akidah lah maksudnya kan, akidah tauhid kita itu mesti diikuti dengan pengiktirafan. Tadi mengenal, mengiktiraf ni pula kita kena bertindaklah berdasarkan pengenalan kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan itu sebagai Rabb yang menjadikan kita, menjadikan alam ini, menjadikan kita, dia juga ilah yang kita sembah misalnya, kita mesti ikuti kita punya pengenalan tersebut dengan ketundukan lah. Itu barulah dipanggil beradab. Jadi beradab itu melibatkan ilmu dan amal, pengenalan dan pengiktirafan. Contoh dua yang bawah sikit, Rasul misalnya, kerasulan kan. Rasul pun begitu juga. Adab itu adalah pertama kita kenal Rasul itu. Hari ini ramai orang tak kenal Rasul, Mona sampai kadang-kadang Rasul itu disamakan macam manusia biasa saja, kan, ataupun mungkin dia lebih kenal ramai orang-orang lain hari ini berbanding dengan Rasulullah dan juga Rasul-Rasul yang sepatutnya diimani dan juga diikuti. Jadi adab kepada Rasul itu melibatkan kita kena mengenal dan sekali lagi mengiktiraf. Mengiktiraf maknanya kalau Rasul itu betul kita punya junjungan besar, kita panggil kan, Sayyidul Anbiya, ketua kepada segala Nabi. Kita punya uswatun hasanah, kita punya contoh yang terbaik. Kita punya apa lagi? Kita punya penghulu kan. Jadi apa cara untuk kita mengiktiraf ataupun ni, kita harus mengikut sunnahnya. Kita kena ikut apa yang Nabi suruh, kita kena jauhi apa yang Nabi larang dan lain-lain lagi. Jadi itu sendiri sudah memberikan gambaran bahawasanya adab itu dia bukan sekadar yang lemah lembut yang kita sebutkan tadi, tetapi dia melibatkan ilmu kan. Maknanya orang yang beradab itu orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang mengikuti ilmunya itu dengan amalan dan tindakan. Saya dah bagi dua contoh. Kita bagi pada contoh ketiga, mak ayah kita.
Ramai orang tidak beradab dengan mak ayah. Kenapa? Mungkin pertama dia tak tahu pun kedudukan mak ayah, ibu ayah itu dalam Islam. Dia kena tengok dalam konteks apa yang agama ajarlah. Tuhan pun macam tu kat tadi. Ramai orang jadi ateis kerana apa? Kerana dia melihat Tuhan itu bukan daripada sudut pandang dan neraca agama. Mungkin dia ikut falsafah akal dia yang bebas. Memang dia takkan sampai kepada konsep adab kepada Tuhan tu. Dan juga kepada Rasul. Ibu ayah pun begitu juga. Quran kata wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu cakap pun tak boleh kepada ibu bapa ni. Jauh sekali kita nak tanharhuma, kita nak mengherdik ibu bapa kita. Jadi kalau kita pertama mengenal, kita tahu ibu bapa itu merupakan seorang ataupun dua yang cukup tinggi kedudukannya, kita ikuti dengan pengiktirafan. Kita sayang mereka, kita hormat mereka, kita berikan apa yang sepatutnya hak ibu bapa begitu. Itu ibu, Tuhan, Rasul dan ibu. Saya nak bagi contoh yang ketiga yang biasa di sekeliling kita. Alam ini, pokok-pokok. Itu pun konsep adab juga applicable, yang boleh di-apply kepada konsep alam juga. Pokok, gunung ganang, sungai, itu kedudukan mereka di mana dalam konteks kefahaman agama kita. Dia bukan senang-senang kita nak campak sampah ke, kita nak tuang racun kilang-kilang yang dah tu buang dalam sungai je macam kim-kim tu kan. Jadi akhirnya habis rosak. Bukit bukan kita boleh senang-senang tarah saja. Itu semua biadab, tidak ada adab, kehilangan adab. Kenapa? Pertama dia tak kenal bukit, gunung, sungai itu dalam konteks Islam, dalam konteks agama. Sedangkan agama kata itu semua merupakan makhluk Tuhan yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Dan yang keduanya kena diikuti dengan kita harus hormat juga. Jadi makhluk macam kita juga, dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita hilang adab. Jadi adab ini dia bukan benda kecil, dia benda yang boleh di-apply kepada semua perkara. Daripada yang paling tinggi, adab kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada alam, kepada ibu bapa, kepada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian pun kita kena beradab juga. Ni orang yang kadang-kadang main muzik sampai macam memekakkan telinga kan. Bagi kita itu dia tidak reti nak meletakkan muzik di tempatnya yang betul. Tapi kalau muzik yang menenangkan apa semua, I think that is how kita deal dengan, kita beradab dengan bunyi-bunyian, dan banyak lagi perkara yang kita boleh apply konsep adab ini. Jadi itulah dia konsep pendidikan yang sebenar dalam Islam, yang melibatkan ilmu dan amal, pengenalan dan pengiktirafan, dan itulah dia adab atau takdib. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi Doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda hantar soalan melalui WhatsApp konti 0129-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cikgu, saya baik dulu Okey, hati-hati melintas ya. Ingat, berdiri di atas kaki 5 jalan dan lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi sebelum melintas. Sekiranya terdapat jejantas, gunakan jejantas untuk melintas. Undur ke belakang 1 meter apabila melihat kenderaan besar seperti lori, bas dan trailer. Ikut arahan trafik warden jika ada. Akhir sekali, pastikan tiada kenderaan dan melintaslah dengan selamat. Lalu kata Nabi bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah orang yang dia sembahyang. Dia sembahyang, tak tinggal apa semua, dia jaga solat dia. Wa yasumu, dan juga orang ini adalah orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqu, dan orang yang bersedekah. Wa huwa yakhafullahu azza wa jal. Sedang pada waktu itu apabila mereka solat, mereka puasa dan lain-lain, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang pun boleh hadir perasaan takut. Ketika dia melaksanakan ibadat, dia menghadirkan perasaan takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling kita bimbang. Beramal letih-letih, sembahyang banyak-banyak,
ataupun semayang amal ibadat yang kita bawa, kemudian apabila hadir pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan balik kepada kita apa yang kita persembahkan. Kita bawa amal-amal banyak, amalan-amalan yang kita lakukan, tiba-tiba kita dianggap ataupun pada waktu itu kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Shirf An-Nawawi. Beliau lahir di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah. Sebagaimana imam-imam yang lain, Imam Nawawi menghafaz Al-Quran sejak kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam pelbagai jurusan ilmu agama. Imam Nawawi terkenal sebagai seorang yang mendalami ilmu hadis dan ilmu fiqh. Apabila disebut Asy-Syaikhain dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk kepada beliau dan juga Ar-Rifa'i. Antara karangannya yang terkenal termasuklah Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Al-Arba'in, Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan banyak kitab besar yang lain. Imam Nawawi dikenali sebagai ulama yang wara', tekun beribadah, bersikap benar, jujur dan tidak takut kepada sesiapa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menulis beberapa surat dan sering menasihati Sultan Al-Malik Al-Zahir, pemerintah pada ketika itu. Imam Nawawi meninggal dunia pada 27 Rajab tahun 676 Hijriyah. Meskipun meninggal dunia pada usia yang muda, iaitu sekitar 45 tahun, beliau berjaya menghasilkan karya-karya besar yang menjadi rujukan ulama sejak dahulu sehingga kini. Sumbangan besarnya kepada agama dan umat Islam sentiasa menjadi sebutan dan sanjungan. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama destinasi untuk rancangan Fas Aluna. Tahniahlah kami. Masih bincangkan tentang pendidikan bermatlamatkan akhlak untuk bahagian ketiga pada petang ini bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan ada soalan Alhamdulillah pada petang ini bersama doktor untuk kita ambil soalan dulu doktor. Ada soalan dari Negeri Sembilan bertanya, adakah mencari ilmu di media sosial terangkat kefarduan setiap individu Muslim? Bagaimana doktor? Yalah, sekarang ni media sosial menjadi salah satu medium untuk belajar kan. Betul. Banyak ilmu yang kita boleh dapat. Cuma dia bergantung kepada kita mencapai tak matlamat menuntut ilmu tersebut. Sebab dalam Islam ada ilmu yang kita memang sifatnya fardu. Malah keseluruhan menuntut ilmu itu fardu, tapi ada ilmu yang fardunya lebih berat lagi, yang kita panggil sebagai fardu ain. Dan fardu ain tu merujuk kepada ilmu-ilmu yang membawa kita lebih mengenal Tuhan, lebih mendekatkan diri kita dengan akhirat dan menyelamatkan kita bukan sekadar di dunia, tapi yang lebih penting menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ilmu agama lah senang kita katakan. Dan matlamat ilmu agama itu ialah kita benar-benar nantinya dapat pertama mengenal Tuhan dalam akidahnya dan meyakini kewujudan Tuhan tersebut, dan juga hal-hal lain dalam akidah lah, dalam iman kita tu.
ilmu fiqah dan syariah pula, supaya kita nanti boleh mengamalkan ibadah, muamalah kita itu dengan baik. Okey, sekarang ni kalau ditanya, kalau belajar kat media sosial, dia memenuhi tak syarat wajib belajar tu, dan terlepas tak tanggungjawab kefarduan. Kalaulah dengan belajar dengan media sosial tu kita dapat betul-betul faham tentang hal-hal fardu ainnya, dan kita dapat mengamalkan hal-hal fardu ain itu dengan baik, dia bolehlah tercapai atau memenuhi dan terlepaslah tanggungjawab tu. Tapi kena cek betul-betul lah kan, jangan macam mana nak tahu tu. Nanti kalau lebih mengelirukan kita misalnya kan, sebab dalam media sosial ni kadang-kadang ruang untuk bersoal jawab dengan baik, dan dia punya pedagogi tu kadang-kadang tak ada. Macam di sekolah ni kita diajar mengikut tahap-tahap kefahaman kita dan ikut tahap pembelajaran satu ilmu tu lah. Sebab ilmu ni ada yang bidayahnya, ada permulaan, ada yang mungkin wasatiyahnya, pertengahan, ada juga nihayahnya, tempat yang lebih tinggi. Dalam pendidikan semua itu disusun. Kalau semua itu kita boleh dapat dan ada huraian gurunya dengan baik kan, kalau dengan media sosial kita boleh capai benda-benda tu saya kira boleh saja. Contohnya dengan media sosial ada guru yang mengajar kita. Bukan kita main baca-baca, cari sendiri-sendiri. Yang tu yang banyak kadang-kadang jadi keliru. Sebab tidak ada penghuraian, tidak ada soal jawab antara kita dengan guru kita itu, dan tidak ada peningkatan yang sistematik kefahaman kita itu. Itu yang akhirnya jadi keliru banyak perkara. Jadi oleh kerana itu, bagi saya yang masih terbaik ialah kita betul-betul belajar dengan guru lah. Tak kira lah secara fizikal ke, sekarang ni secara online baru boleh belajar berguru kan. Tapi kalau social media ni, kalau merujuk kepada Facebook, merujuk kepada WhatsApp, apa semua ni, kita takut tadi tu perkara-perkara adab-adab dalam menuntut ilmu itu banyak kita hilang, dan kita mungkin langgar, dan akhirnya dia banyak hal lah Muna, dari segi kefahaman, dari segi keberkatan ilmu, semua tu dari segi fadilah ilmu, kita sebut kemuliaan ilmu, mungkin yang tu kita tak dapat. Yang kita hanya dapat mungkin maklumat-maklumat yang banyak sahaja, dan maklumat itulah kadang-kadang kalau bertentangan satu dengan yang lain, yang mengelirukan, menyebabkan kita sendiri tidak akan dapat faham dengan baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada soalan satu lagi di WhatsApp Kunti. Bertanya, Doktor sebagai ibu, apakah persediaan yang perlu saya buat untuk anak-anak berusia 3 hingga 5 tahun kecil lah maknanya, menjadi seorang hafiz-hafizah dan seterusnya terlibat aktif dalam penyebaran Islam dan sebagainya bila dewasa kelak? Bagaimana Doktor? 3-5 tahun ni kecil sangat lah. Tapi boleh diajar mengaji, boleh diajar menghafal benda-benda yang baik lah, macam hal-hal akidah pun kan ni ada diajar sifat-sifat Tuhan, biar dia tak kira lah dengan dalam bentuk nyanyian ke, dalam bentuk ni. Dulu-dulu pun ulama-ulama kita selalu menulis, dipanggil matan. Kadang-kadang matan tu dalam bentuk syair kan, dalam bentuk syair ataupun puisi yang mudah dihafal kan. Jadi matan ajrumiyah lah kan, matan akidah, matan fikih pun ada yang pendek dan berlagu, supaya dari segi hafalan itu kita mudah hafal. Macam inilah orang hafal lagu mudah. Lagu senang kita hafal, tapi kalau nak hafal tulisan yang teks yang tebal-tebal tu kita rasa susah. Jadi ulama kita dulu dah terlalu kreatif sebenarnya bila mereka menghasilkan matan-matan tersebut. Tapi matan tersebut yang pendek-pendek tu harus dihuraikan kan. Tapi untuk yang kecil, anak-anak kecil ni bolehlah kita minta dia orang hafal perkara-perkara tersebut daripada dia orang hafal benda-benda yang lain-lain. Al-Quran kan, surah-surah yang pendek-pendek kita suruh hafal. Tapi yang sebenarnya bagi saya yang paling mencabar ialah apabila anak-anak itu sudah mula meningkat dewasa, khususnya sampai umur baligh. Yang itu yang very crucial, yang cukup penting untuk kita pastikan pendidikannya berjalan dengan baik. Sebab masa itu dia dah boleh berfikir, dia dah boleh faham, dia dah boleh tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Dan kalau kita terlepas pada tempoh itu, kita tidak mengajar dengan baik anak-anak ni, khususnya yang berkaitan dengan adab tadi, berkaitan dengan akhlak dan adab yang melibatkan apa yang kita sebutkan tadi, kita takut nanti dia akan
terlewat bila dia dah besar, nanti tu dia dah mula keliru dengan banyak perkara dan akhirnya dia tidak akan dapat disemai aspek-aspek adab dan akhlak itu dalam diri mereka. Kan? Jadi kalau yang masih kecil 3-5 tu mulakan dengan suruhlah dia hafal betul kan, Quran dan juga perkara yang lain. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan alhamdulillah doktor telah terangkan tadi dan huraikan konsep adab dan akhlak untuk meningkatkan akhlak. Tapi doktor, apa kesan pendidikan yang tidak meningkatkan akhlak ini? Dia kesan dia satunya dia akan melahirkan masyarakat yang tidak seimbang. Kan, maksudnya dia mungkin hebat dari sudut maklumat-maklumat ataupun dia punya perkara-perkara yang dia tahu dalam diri dia, tetapi disebabkan tidak ada elemen akhlak itu, dia akan mudah nantinya menyalahgunakan, dia akan menggunakan maklumat-maklumat yang ada itu untuk perkara yang tidak baik. Dan hari ini kita sudah sebut tadi banyak kes-kes yang kerutuhan akhlak, kes jenayah yang banyaknya dilakukan oleh orang yang dari segi pendidikan formalnya itu tinggi, tetapi adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Maka mereka inilah yang banyak nantinya merosakkan, melakukan fasad dalam masyarakat, dan akhirnya kita terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk nak baiki kerosakan-kerosakan yang dah dilakukan. Jadi apa guna pembangunan? Kita ada sistem pendidikan yang baik, melahirkan orang yang pendidikan tinggi, tapi disebabkan elemen akhlak itu rendah, nanti kerosakan yang dibuat tak kira dalam bentuk korupsi ke apa sahaja, kita juga kena keluarkan kos kan untuk orang kata apa, membaiki kerosakan-kerosakan yang dilakukan. Itu satu. Yang keduanya, kita akan melahirkan individu-individu yang dia akan membawa masalah kepada yang lain lah, daripada keluarga, kepada pasangan. Ada orang yang kadang-kadang dia di pejabat mungkin dia bagus, mungkin kerana dia tak seimbang, dia nampak bahawa yang baik untuk dia hanyalah dia kena tumpukan perkara-perkara yang boleh menambahkan mungkin pendapatan dia kan dari sudut keuangan, tetapi elemen kemanusiaan, elemen akhlak, elemen kekeluargaan tu kadang-kadang dia ketepikan. Jadi dia baik di pejabat, dia baik di tempat kerja, dia balik rumah dia jadi ayah atau ibu yang gagal. Kan gagal maksudnya interpersonal, dia punya elemen kemanusiaan dia dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan isteri. Kalau isteri pula dengan suami, mungkin nak marah-marah saja, asyik bergaduh saja, lama-lama institusi keluarga pun pecah. Dan tidak ada makna kecemerlangan yang dia lakukan di tempat kerjanya itu kalau keluarganya bermasalah. Sebab itu semua merupakan satu kesatuan kehidupan bagi seorang Muslim, yang sebagaimana penting untuk kita bekerja, juga penting untuk kita menjaga hubungan dan juga keutuhan, kebahagiaan keluarga kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan ada tinggal sedikit masa lagi doktor, dalam 1 minit mungkin kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada doktor. Okay, kita nak conclude lah, kita nak simpulkan 3 minggu dah kita bercakap tentang pendidikan bermatlamat akhlak ini. Kita nak tekankan bahawa penting sekali kita mengambil kira elemen ataupun unsur akhlak itu dalam pendidikan, supaya pendidikan itu tidak hanya menumpukan aspek-aspek yang kefahaman, kognitif, apa saja, tapi kita lupa elemen-elemen adab dan akhlak yang sebenarnya merupakan teras kepada pembinaan insan itu sendiri. Dan agama kita yang sepatutnya menjadi neraca ataupun lampu suluh penyuluh kepada pendidikan. Tapi kalau kita sudah ketepikan agama, kita takkan melihat akhlak itu sebagai satu benda yang penting. Tapi kalau kita pentingkan agama, insya-Allah akhlak itu akan kita sentiasa ambil perhatian dalam kita membina pendidikan, dan akhirnya insya-Allah kita akan melahirkan seorang insan ataupun satu generasi yang beradab, yang benar-benar memenuhi keperluan seorang Muslim, seorang hamba dan juga seorang khalifah dalam masyarakat, insya-Allah.
Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Jazakallah ana kulla khair, Doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Melaka 89.5 FM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inspirasi Inforiah Islami.